Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim khair wa ba'd. Ibu ayah, para pimpinan masyarakat, para guru, para asatizah muslimin dan muslimat, abang-abang, kakak-kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpah kurnia dan izin daripada Allah dapat lagi kita bersama pada pagi ini untuk meneruskan kuliah duha di Zawiyah Nasiriyah bagi bacaan kitab Tafsir Nurul Ihsan karangan Syekh Muhammad Sa'id bin Umar Khatib rahimahullahu ta'ala, dan kitab Tanbihul Alibba ila Maqasidi Hidayatil Azkiya karangan Al-Imam Zainuddin Malaibari Al-Kabir. Dan kita doakan moga-moga PKP ini akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelapangan, amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kita di Kedah ni masih lagi dalam suasana yang terkawal lah. Boleh buat majlis lagi, boleh buat lagi perhimpunan macam ni. Cuma saya minta sungguh-sungguh untuk kita jaga ni lah SOP yang telah ditetapkan tu. Kerana takut nanti kerana kelalaian kita menyebabkan jadi terbatal ataupun dinafikan untuk kita melakukan majlis ini. Jadi kena jaga betul-betul lah. Pakai mask, kena pakai mask yang cek suhu apa semua sekali tu kena tengok elok lah. Saya dah telefon dekat Jabat Agama Syekh Syahmi Timbalan Qadhi, saya telefon dekat dia beberapa hari lepas. Dia kata boleh je, kalau Ustaz nak buat tak ada masalah, dia kata, tapi kena jaga betul-betul lah. Kita kalau kata pihak kuasa main ni macam mana, kata saya tak boleh habaq, kata ni Jabat Agama bagi kot, no? Kata boleh, tak ada masalah. Surat saya tak keluar ni. Jadi ni kita dah jaga betul-betul dah susun ikut jarak elok dah. Tapi kawasan kita ni kawasan yang terjagalah, insya-Allah. Moga kita pakat jagalah benda tersebut, insya-Allah Allah Taala akan mudahkan urusan kita. Baik, kita sambung bacaan Tafsir Nurul Ihsan pada surah Al-Baqarah pada ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allah Ta'ala amat mengetahui dengan kehendaknya dengan yang demikian itu. Jadi Syekh terjemahkan Alif Lam Mim dengan makna Allah Ta'ala amat mengetahui. Ini Allahu a'lam bimuradih. Dalam bahasa Arab, Allahu a'lam bimuradih. Allah Ta'ala amat mengetahui dengan kehendaknya dengan yang demikian itu. Maksudnya dengan maksud bagi Alif Lam Mim ni diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Para ulama berbahas tentang Alif Lam Mim dan juga surah ayat-ayat yang dipanggil sebagai ayat-ayat muqatta'ah ataupun fawatih, permulaan bagi surah di dalam Al-Quranul Karim. Jadi ada beberapa surah di dalam Al-Quran yang dimulakan dengan sebahagian huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ada 28. Dan kalau dikumpul balik huruf-huruf yang dijadikan sebagai fawatih as-suwar, permulaan bagi surah-surah ni, ada 14 huruf. Setengah daripada huruf hijaiyah ini dijadikan permulaan bagi surah-surah yang di dalam Al-Quranul Karim. Daripada alif sampai ya ada 14 saja huruf yang dipilih untuk menjadi permulaan surah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada surah yang dimulakan dengan satu huruf. Ada surah yang dimulakan dengan dua huruf.
Ada surah yang dimulakan dengan 3 huruf. Ada surah yang dimulakan dengan 4 huruf. Dan ada surah yang dimulakan dengan 5 huruf. Sekat tu ya. Tak ada lebih daripada 5 huruf. Surah yang mula dengan 1 huruf ada 3, iaitu surah Sad, surah Qaf dengan surah Nun. 3 surah ni mula dengan 1 huruf. Sad, Qaf, Nun. Dan surah yang mana mula dengan 2 huruf ada 9 surah. Apa dia? Surah Taha, Taha, Yasin, Tasin, dengan Hamim. Hamim saja, bukan Hamim Ain Sin Qaf. Hamim Ain Sin Qaf dah masuk jadi 5 huruf. Hamim ada 6 surah. Ada 6 surah yang mula dengan Hamim. Yang ini surah yang pertama surah Ghafir, surah yang kedua surah Fussilat, surah yang ketiga surah Zukhruf, surah yang ketiga Al-Jathiyah, surah yang kelima surah Ahqaf. Ada baru apa? Ada baru 5. Satu lagi? Surah apa? Mana hafiz semua ni? Surah apa lagi? Surah Hamim Ain Sin Qaf ni surah Syura, kan? Jadi ada 7 surah. Dan 7 surah ni bergabung, duduk sekali. Dekat-dekat. Kalau buka dalam Quran, ya dah lupa. Baik. Cuk minah kita. Lupa. Anak murid kena tunjuk ayat baru depa buat main. Depa kena reti tok guru duk batuk beberapa kali dah. Dia tak faham-faham. Apa ni yang duduk di Selangor semua pakat main dah. Anak-anak murid. Depa main sehari sebelum PKP. Depa dah main dah. Sehari sebelum PKP dibuat. Saya telefon minta suruh main segera dan dah sampai dah daripada Johor seorang. Ni ada daripada Selangor ada 2 orang. Betul ada lagi baki akan sampai. Tapi apa ni, depa kawasan tak panah lah. Jangan bimbang lah. Ni batuk pun jadi bersalah dah ni. Jadi kalau batuk pun dia takut. Jadi tak payah salam dengan saya kata. Saya sihat je, tak masalah apa. Batuk sikit ni banyak cakap sangat. Banyak cakap, batuk panas sikit. Jadi apa ni, sekali tak perlu salam lah. Senang. Kita jaga lagi. Tapi pakat-pakat tak payah salam lah. Jaga SOP tu. Walaupun balik lagi tengok lah dia serbu tu lagi. Lebih kurang tak ada SOP apa lah. Tapi tak apa lah, korang jaga juga pada awal tu. Baik. Kalau tengok dalam Quran, kalau kita buka balik, dia mula pada surah apa tadi? Sebut surah apa ni, kalau Hamim, Ghafir. Ini surah Ghafir. Surah Ghafir. Ni ya. Surah Ghafir, Hamim, kan? Kemudian lepas surah Ghafir, surah Fussilat, Hamim juga. Kemudian lepas surah Fussilat, surah Syura, Hamim Ain Sin Qaf. Dia nak 2 ayat tu. 2 ayat juga. Hamim Ain Sin Qaf, tapi dikira 5 kenapa? Karena dia gabung. Bukan gabung lah. Dia dikira sebab apa ni, huruf muqatta'ah ataupun fawatih suar tadi ni ada 2 dalam ayat tersebut. Hamim, yang ketiga surah Syura, yang keempat Hamim dalam surah Zukhruf, yang kelima Hamim dalam surah Ad-Dukhan, yang keenam Hamim dalam surah Al-Jathiyah, dan yang ketujuh surah Al-Ahqaf. Al-Ahqaf, Hamim dalam surah Al-Ahqaf. Selepas tu tak ada. Sebab tu kalau kita baca hizib Bahar,
Dia ada kita baca Hamim, 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 Hamim 7 kali. Mewakili 7 surah. Hamim. Dan ada seorang imam, bila diminta untuk syarahkan Hamim, dia syarahkan Hamim yang pertama saja hampir 1000 majlis. 1000 majlis. Hamim yang pertama saja. Maka kata beliau, ini Hamim yang pertama. Ada 6 lagi Hamim, kata dia. Yang ke-6 beza maksud. Tak sama semua ni. Jangan kata Hamim yang pertama ni sama dengan Hamim yang kedua pada surah yang kedua. Hamim yang kedua sama dengan surah yang ketiga. Karena kalau sama pada makna, maka ini kurang pada balaghah dan i'jaznya. Itu kata ulama, at-ta'sis aula min at-ta'kid. Mendatangkan dengan makna baru lebih baik daripada mendatangkan dengan takkid ataupun menguatkan ucapan. Jadi itu kaedah at-ta'sis aula min at-ta'kid. Tamam. Jadi ulama tadi syarahkan Hamim saja sampai ribuan majlis dengan satu sahaja Hamim, tidak lagi dengan 6 lagi Hamim yang lain. Gabung dengan Hamim yang lain, maka dia akan jadi lagi panjang majlis tersebut. Baik. Kemudian surah yang dimulakan dengan 3 huruf. Ada 13 surah. Iaitu Alif Lam Mim. Alif Lam Mim saja ada 6 surah. Surah Al-Baqarah, Surah Ali Imran, Surah Al-Ankabut, Surah Rum, Surah Luqman, dan Surah Sajdah. Alif Lam Ra ada 5 surah. Surah Yunus, Surah Hud, Surah Yusuf, Surah Al-Hijr, dengan Surah Ibrahim. Dan Tasin Mim fi suratain. Tasin Mim ada 2 surah, iaitu Surah Asy-Syu'ara dengan Surah Al-Qasas. Dan ada 2 surah yang dimulakan dengan 4 huruf. Jadi gabung tadi yang 3 huruf, jadi ada berapa surah? Ada 13 surah. 13 surah. Surah yang mula dengan 4 huruf ada 2, iaitu Surah Ar-Ra'd, Alif Lam Mim Ra, dengan Surah Al-A'raf, Alif Lam Mim Sad. Dan ada 2 surah yang dimulakan dengan 5 huruf, iaitu yang pertama Surah Maryam, Kaf Ha Ya Ain Sad, dengan Surah Syura, Ha Mim Ain Sin Qaf. Ini 2 surah yang dimulakan dengan 5 huruf. Jadi gabungan semua surah yang dimulakan dengan huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang muqatta'ah ni ada berapa? 29 suratan. Ada 29 surah. 29 surah dimulakan dengan huruf muqatta'ah ataupun fawatih as-suwar. Permulaan surah ni dimulakan dengan huruf muqatta'ah, itu ada 29 surah. Tamam. Dan ulama khilaf. Apa yang dimaksudkan dengan huruf-huruf ini? Pandangan yang pertama kata huruf ini tidak diketahui maksudnya. Jadi kata annal ma'nal maqsuda minha ghairu ma'rufin. Makna maksud bagi huruf-huruf ini tidak difahami, tidak diketahui. Jadi ini termasuk ayat mutasyabih. Yang mana ista'zarallahu ta'ala bi'ilmih. Yang Allah Ta'ala hanya mengetahui tentang ilmu tersebut dan dimaklumkan kepada para anbiya alaihi wassalatu wassalam dan ulama dan juga para awliya Allah Subhanahu wa taala yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat Allah dalam surah Ali Imran, yang mana Allah Ta'ala sebut, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Ini yang Allah Ta'ala turunkan ayat ada 2 bahagian, muhkamat dengan mutasyabihat. Maka kata Allah Ta'ala dalam Quran, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, mereka ini akan mencari-cari ayat-ayat yang mutasyabih ini, ibtigha'al fitnah, tujuannya untuk sebarkan fitnah, wa ibtigha'a ta'wilih,
dan juga mentakwil ayat tersebut dengan takwil batil. Jadi ayat ni bukan dituju kepada para ulama khalaf yang mentakwilkan ayat-ayat Allah Ta'ala dengan maksud yang yaliq billahi ta'ala, yang sesuai bagi makna ayat tersebut. Contohnya yadullah fawqa aydihim. Para ulama salaf kata, ulama salaf ni maksudnya ulama pada kurun yang pertama, kedua dan ketiga. Sebahagian ulama kata sampai masuk kurun keempat dan kurun kelima. Ini ulama salaf dipanggil, ulama terdahulu salaf. Ulama khalaf yang datang setelah itu. Ulama salaf sebut, kami beriman dengan ayat yadullah fawqa aydihim. Maksud yadullah fawqa aydihim, yadun dalam bahasa Melayu kita terjemah tangan. Baik, boleh tak kita terjemah ayat tadi dengan makna tangan Allah? Ayat ni jadi perbincangan di kalangan ulama. Boleh ke nak terjemah tangan? Lepas tu kata ulama salaf, kata kami beriman dengan ayat yadun. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut yadullah fawqa aydihim thumma istawa 'alal 'arsy. Nah, Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy. Apa makna ayat ni? Para ulama salaf kata kami beriman dengan ayat ni dan maknanya kami serah kepada Allah. Bukan nafi makna. Nah, bukan nafi makna. Tak ada makna, cuma yang tahu Allah. Ini ulama salaf serah macam tu. Ulama salaf tak sebut Allah ada tangan, tangan tak sama makhluk. Tak sebut macam tu. Nah, ni siapa yang disebut macam tu? Yang kata ni ulama salaf sebut. Ini ajaib. Allah ada tangan, tangan tak sama makhluk. Kok makna? Allah ada tangan, dia kata sebab Allah Ta'ala sebut tangan dia dalam Quran. Nah, tapi tangan dia tak sama dengan makhluk. Mai mana tangan dia tak sama dengan makhluk tu yang kamu sebut tu? Karena dalam Quran Allah Ta'ala kata laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Nah, Allah tidak sama dengan sesuatu. Nah, dan Allah Ta'ala Maha mendengar lagi Maha melihat. Tidak disebut oleh para ulama salaf dengan ucapan tersebut. Tak ada ulama salaf yang sebut Allah ada tangan, tangan tak sama makhluk. Nah, tapi para ulama salaf sebut kami beriman dengan ayat tersebut dan kami serahkan maknanya kepada Allah. Itu baru betul. Beza noh dua perkataan tadi. Kena jaga elok. Nah, beza besar tu. Dengan orang yang kata Allah ada tangan, maksudnya dia isbat tangan lah ke Allah Ta'ala. Cuma tangan tak sama dengan makhluk, maksudnya ada tangan. Nah, tangan banyak mana pula? Tak kira orang tanya pula. Tangan banyak mana Allah Ta'ala? Nah, lagi sakan, kata tangan Allah ada satu ya, lagi hebat. Belah kanan ya, dia kata. Lagi hebat lagi, ada tangan Allah ada dua. Dua-dua belah kanan. Hai, pelik ni. Itu orang yang mutasyabih, yang dia tashbihkan Allah Ta'ala dengan makhluk, dia akan jadi suatu yang ajaib. Kita akan dengar, dia akan sebut benda yang ajaib. Sampai dia boleh sebut Allah Ta'ala ada dua tangan, tangan sebelah kanan saja. Lagi sekan. Nah, kita ada tangan kanan kiri. Dekat Allah dia bagi tangan kanan dua, dia kata. Kalau kita fikir, tengok elok balik, kita teruk ni. Kena nak gambar pun tak boleh, macam mana? Lepas tu kita kata ada Allah Ta'ala sebut dalam Quran perkataan yadun. Maknanya apa dia? Makna kami tak tahu. Nah, serah kepada Allah Ta'ala. Ini para ulama salaf pegang macam tu. Ulama khalaf di kalangan Asy'ariyah Maturidiyah. Nah, yang bukan Asy'ariyah Maturidiyah saja sebenarnya. Sebelum tu lagi. Nah, ada di kalangan ulama salaf pun mentakwilkan ayat. Disebut yadun bimakna al-qudrah. Yad itu maknanya qudrah, kuasanya Allah. Yani yadullah fawqa aydihim ay qudratullah fawqahum. Maksudnya qudrah Allah Ta'ala menguasai mereka. Summa stawa 'alal 'arsy. Istiwa makna dia apa dia? Istiwa. Lepas tu jangan terjemah perkataan dalam Quran. Salah perkataan pertama ni kalau diterjemah. Sebab tu hadis-hadis yang mutasyabih. Jadi asabi'ullah subhanahu wa ta'ala ada orang terjemah asabi' dengan makna jari-jari Allah Ta'ala. Tak, dengan sebut jari-jari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tak boleh terjemah jari-jari tersebut. Ini terjemahan awal qiyanah, kata ulama. At-tarjamah awalul qiyanah. Terjemah adalah perkara pertama khianat dalam agama. Kerana diterjemahkan tadi untuk nak bagi orang faham, dan kita tak faham terus. Sebab tu para ulama menterjemahkan perkataan tadi, kalau terjemah terus dengan tafsir.
Dengan takwil tersebut, dengan diletakkan makna yang yaliq billahi ta'ala, yang sesuai dan layak bagi janabillahi ta'ala, yang sesuai bagi haknya Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala sebut laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Allah tidak menyerupai dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Maksud dinafikan terus secara sungguh-sungguh bahawa Allah Ta'ala itu menyamai makhluk dalam apa bentuk sekalipun. Tak akan sama. Lepas tu bila disebut summa stawa 'alal 'arsy, summa istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy. Kenapa kita tak terjemah istiwa tadi duduk? Tak boleh terjemah duduk. Kemudian Allah duduk atas arsy. Duduk betul ke duduk? Tak betul. Macam mana boleh duduk atas arsy? Kerana duduk ni perbuatan makhluk. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran laisa kamitslihi syai'. Balik pada ayat ni. Kerana ayat tu muhkamat. Ayat tu jelas. Mutasyabih yang tidak jelas makna dia kepada kita. Laisa kamitslihi syai'un huwas sami'ul basir. Dan kemudian ayat summastawa 'alal 'arsy, para ulama salaf kata apa? Kita serahkan maknanya kepada Allah. Maksud bukan kata tak ada makna. Ada makna, tapi Allah Ta'ala tahu. Kita tak tahu. Bukan kita kata tak ada makna. Tadi kalau kita kata tak ada makna, maknanya dalam Quran ada benda tak ada makna. Berat ni. Tak ada makna. Cuma kita tak tahu. Dan kita tak tahu tadi jadi masalah tak? Tak ada masalah apa. Dah kita tak tahu dia buat macam mana. Bukan semua orang tahu matematik dan tu tidaklah menyebabkan dia masuk neraka. Faham? Kita tak tahu tentang ayat tadi dengan makna. Habis tu jadi masalah kat kita. Dah tak ada masalah apa. Lagi tahu lagi bagusnya kita tahu kata kita tak tahu. Tu okey lah tu. Ni buat tahu. Ni masalah. Dah lah tak tahu, buat tahu. Para ulama khalaf takwil ayat tersebut. Summastawa 'alal 'arsy bermakna summastawla 'alal 'arsy. Kemudian Allah Ta'ala menguasai arsy. Ada contohnya dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab sendiri ada perkataan yang digunakan oleh para ulama dengan makna istiwa, tapi dengan makna istawla. Maka Allah Ta'ala turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Maka kena bahas dalam bahasa Arab. Jangan bahas dengan bahasa kita. Dan kemudian nak sebutkan ayat mutasyabih, ayat-ayat yang kita tidak jelas maknanya tersebut, maka kena kapuh sekali dengan muhkamat. Barulah boleh untuk kita letakkan makna yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kaedah penting yang patut kita kena ingat. Kerana ini adalah pegangannya para ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jangan jadi seperti sebahagian kaum yang mereka terus terjemah ayat tadi dengan maksud yang tidak layak bagi Allah. Allah Ta'ala duduk atas arsy. Allah Ta'ala ada tangan, ada kaki. Allah Ta'ala ada jari-jari. Ini. Kemudian dalam Quran Allah Ta'ala kata, kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua akan hancur melainkan wajhullah. Illa wajhah. Baik, wajah Allah tadi makna dia apa dia? Wajah saja? Ke badan sekali? Ke badan hancur, kepala tak hancur? Karena jahit tu kalau orang terjemah tu. Semuanya hancur kecuali wajahnya Allah. Betul? Badan Allah pun hancur, tangan pun hancur, tinggal wajah saja. Nampak tak? Nampak tak pening kalau puak-puak ni dia terjemah. Tapi kalau dia kata tak wajhun bermakna zat, wajah dengan makna zatullah, kamu takwil. Kamu pun takwil juga sebenarnya. Kamu pun letakkan dan kamu kata ulama salaf, ulama khalaf yang takwil ini sesat, kamu pun takwil. Baik, kelompok yang ada sekarang ni yang suka takwil ayat ni, Allah Ta'ala ada tempat, Allah Ta'ala duduk di atas arsy. Al-Imam Ibn Fura, kata Maulana Syekh Jamal Faruq, pernah sekali berkumpul dengan dua orang Khawarij. Ni dua orang Khawarij ni otak dia mentashbihkan Allah Ta'ala ni sama dengan makhluk. Allah Ta'ala kena ada tempat, kata dia. Lagi teruk orang zaman lah ni, takkan Allah Ta'ala tak ada tempat, kita pun ada PPRT, dia kata. Oi. Kata orang kita hak miskin pun ada PPRT. Takkanlah hak yang Allah Ta'ala ni maha kuasa tak ada rumah. Oi, dia kira dengan dia. Ni orang panggil apa ni? Dipanggil qiyasul qadim ma'al hadis. Atau ma'al hadis. Ada batil. Mengkiaskan yang qadim dengan yang baharu. Ini batil. Mana boleh? Duk qiyas Allah Ta'ala dengan kita.
Mana boleh kita qiyah Allah Ta'ala dengan kita. Ada benda yang kurang bagi kita, sempurna bagi Allah. Kita ni kalau kata apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang bujang, dia kurang daripada orang yang kahwin. Kerana orang kahwin, dia ada bini. Betul? Orang yang dah kahwin pula, dia kurang juga kalau dia tak ada anak dengan orang yang ada anak. Orang yang kahwin seorang, kurang pada orang yang kahwin dua. Kurang lah. Kan? Contoh ya, jangan marah. Bagi contoh ya. Ini contoh pun marah lah. Tak apa Syuminah lah. Tak apa. Syuminah kita tak apa. Boleh? Baik. Allah Ta'ala boleh kita kata Allah Ta'ala kurang kalau tak ada anak. Kita boleh kata Allah Ta'ala akan jadi lemah kalau tidak ada isteri. Kita boleh kata Allah Ta'ala akan jadi kurang kalau tidak ada keluarga. Tak boleh kata. Malah tu kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak ada isteri, tak ada anak, ini sempurna bagi Allah. Jadi jangan sama dengan kita. Dia sama dengan kita. Kita pun ada rumah, tapi Allah Ta'ala tak ada rumah. Habis tu lagi, kita kena ada aircon dalam rumah. Kalau Allah Ta'ala tak ada aircon kot, kot tu pula. Tak tu Allah Ta'ala tak sebut. Dia kona juga. Dia kona. Orang yang macam ni, macam mana hukum tentang iman mereka? Adakah kafir? Tidak kafir. Karena mereka takwil batil. Ini pok takwil batil. Pok takwil batil ni kafir? Tidak kafir. Karena dia masih takwil. Sebab dia tak mau samakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Sebab tu dia sebut Allah Ta'ala ada tangan, tangan tak sama dengan makhluk. Kita kata macam tu, tangan lah no? Dia kata tangan lah, tapi tangan tak sama makhluk. Main mana? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Yadullah fawqa aydihim. Kita kata tangan ni dalam bahasa Arab, bukan satu je makna tangan. Kamu sebut tadi tangan dengan makna yadul jarihah. Ni, tangan. Macam ni. Tu macam mana? Kamu sebut dengan yadul jarihah. Bahasa Melayu kita pun ada kaki tangan kerajaan. Habis tu macam mana? Kaki tangan kerajaan. Cuba sebut kaki tangan kerajaan ni apa dia? Kaki tangan kerajaan tu, kerajaan ni dia ada kaki, ada tangan kali. Dua. Macam tu. Hak tu pun kita terjemah. Kita kata kaki tangan kerajaan ni maksudnya anggota dalam kerajaan tu. Yang mereka ni kaki tangan kerajaan. Awak guna kaki tangan. Kaki tangan saja, pala tak ada. Kaki tak ada. Pening ni lepas tu. Dan kita bahasa Melayu pun guna majas. Kita pun ada guna perkataan yang digunakan dalam bahasa Melayu. Kaki tangan, kepala masyarakat. Betul tak? Kepala masyarakat. Betul dia apa? Kepala dia saja. Kita pun guna. Tiba-tiba dalam bahasa Arab dia buat lekeh. Yadun dengan makna tangan saja. Awak terjemah tangan saja. Buka dalam kamus. Ada puluh makna bagi tangan. Yad. Bukan tangan. Yadun dalam bahasa Arab ada banyak makna. Antara makna bagi yad adalah qudrah. Dan kenapa tak digunakan tangan? Kerana tu masih lagi tidak tanzihkan Allah. Tidak sucikan Allah Ta'ala lagi daripada jarihah, daripada anggota. Kerana Allah Ta'ala sebut, ya, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia pulun juga. Dia nak suruh kita ni faham macam dia faham juga. Habis tolak habis semua ulama-ulama yang terdahulu ni. Pakai kedia ya. Bahasa Arab pun tak erti. Itu kena buka kamus. Kamus ni kitab, bukan nama dia kamus. Nama kitab, kamus. Karangan Al-Imam dan Fairuz Abadi, disyarah oleh Sayyidi Al-Imam Murtada Zabidi. Dan kitabnya nama apa dia? Tajul Arus, syarah kepada kamus. Ada dalam lebih kurang kat 20 jilid kitab dia. Kamus saja. Yang tu dalam tu dia senaraikan balik nama-nama, maksud bagi yad. Ni apa dia? Salah satunya dengan makna qudrah. Jadi orang kita ni kadang-kadang dia dengar satu pihak ya. Dia kata Allah Ta'ala takkan tak ada rumah. Dia kata kita pun ada rumah. Dia duduk kona kot tu. Baik tu rumah Allah Ta'ala ni kan masjid ke rumah Allah? Tak, kita kata ni rumah Allah. Dinisbahkan dia kepada Allah kerana mulia dia. Macam unta Allah, naqatullah. Unta Allah, unta Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Saleh, dia panggil untanya Allah, naqatullah. Baik Allah Ta'ala naik unta tu? Tak. Nisbah dia kepada Allah tadi kerana tasyrif, kerana mulia. Faham tak? Macam kita sebutlah anak sultan, kereta sultan.
Bila sebut sultan belakang tu, tahu kereta ni kereta sultan punya. Itu suruh buat rekeh lah. Saya pi orang panggil apa? Tarik bagi calak pula. Ni kereta sultan ni. Nah. Karena bila dia nisbahkan kepada digabungkan dia dengan sultan tadi, jadi mulia dia. Bendahara sultan. Gini-gini yang gabung dengan sultan. Bagi untuk apa? Nak bagi tahu kata ni mulia. Okay. Jadi apa ni? Rumah Allah, Ka'batullah, Nabiullah. Itu semua kenapa disambung dengan Allah? Nabi Allah, Kaabahnya Allah, untanya Allah. Tak. Rumahnya Allah, masjid-masjid. Untuk tasyrif, kata ulama, untuk dimuliakan tempat tersebut, jangan dibuat main-main dengan tempat tadi. Nah, jangan dimain-mainkan dengan tempat tersebut ataupun perkara yang telah dinisbahkan oleh Allah kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Nah, jadi ayat-ayat ni kadang-kadang ada orang yang hatinya ada penyakit, dia akan cari penyakit dengan orang lain. Lepas tu kadang-kadang ni dibuat soalan Pak Isa. Tanya pula kat anak murid, boleh tak nak masuk ke tempat kami ni? Dia tanya, Allah duduk di mana? Oh, tanya gitu. Kan? Kalau murid tu jawab Allah duduk di atas arasy, clear. Ini akidah yang betul. Allah duduk di mana ni? Allah duduk di atas. Oh, kemah dia. Nah, kalau sebut Allah duduk di atas tu kira habis. Kira akidah dia betul. Kenapa? Karena dalam hadis Sahih Muslim katanya, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah tanya dekat seorang jariyah, perempuan hamba. Yang Nabi tanya, "Aina Allah?" Maka perempuan tadi jawab, "Fis sama'." Fis sama', dia kata, di langit. Maka Nabi kata, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Bebaskan dia kerana dia beriman kepada Allah Ta'ala. Oh, dia kata tu hadis. Perempuan ni kata Allah duduk di langit. Nah, kemudian dan ni jadi dalil kepada imannya dia. Tiba-tiba dia kata, "Mai puak Asy'ariyah kata Allah tidak bertempat." Oh. Dia baca hadis tu saja. Dia tak baca hadis lain. Para ulama ada gabung hadis. Dalam hadis dia ada illah yang khafiyah. Illah yang tersembunyi pada hadis. Dan hadis itu dalam Sahih Muslim. Ya, kita tidak nafi. Walaupun hadis itu dalam Sahih Muslim, sanadnya sahih. Tidak makna matannya tadi sahih juga. Nah, karena ulama hadis kata la tastalzimu sihhata as-sanadi, sihhatu sanadi sihhatul matn atau sihhatal matn. Tidak lazim sahihnya matan, sahihnya sanad, sahihnya matan. Sanad apa dia? Maklum. Sanad ni tu hak kita sebut tu. Qala haddatsana fulan, haddatsana. Kalau baca hadis, dia ada nama rawi dia tu. Perawi-perawi hadis tu telah meriwayatkan daripada fulan. Fulan ni pula meriwayatkan daripada fulan. Gabungan tu dipanggil apa? Dipanggil sanad ataupun isnad. Nah. Kemudian bacaan hadis tu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'mal, contohnya. Hadis tu perkataan Nabi tu dipanggil apa? Dipanggil matan. Dia panggil. Itu istilah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila ditanya kepada perempuan tadi oleh Rasulullah kata aina Allah, maka perempuan tadi kata fis sama'. Maka Nabi kata a'tiqha fa innaha mu'minah. Kata dia, ni hadis ni sahih dan kena pegang dengan hadis ni. Ya, hadis tu sahih, tapi hadis tu ahad. Untuk akidah kena pegang hadis yang mutawatir. Ada ayat mutawatir dalam Quran, Allah Ta'ala kata laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tu macam mana? Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Langit ni makhluk. Takkan Allah Ta'ala nak duduk di atas makhluk? Pening dah kita hari ni. Tak pening mana lah? Nak pening banyak. Yang penting Allah tidak bertempat. Hak tu dulu. Kerana tempat ni makhluk. Macam mana Allah Ta'ala nak duduk di atas makhluk? Allah Ta'ala perlu kepada tempat. Maksudnya Allah Ta'ala perlu kepada makhluk. Tempat tu makhluk. Takkan Allah Ta'ala perlu kepada makhluk? Dah, Allah Ta'ala tak perlu kepada makhluk. Jadi macam mana dengan hadis tadi? Kata para ulama, dibahas balik pada sanad. Sebenarnya hadis ini berlaku muttarid. Berlaku percanggahan pada sanad dan juga pada matannya. Bukan pada sanad, pada matannya berlaku percanggahan. Ada riwayat yang lain yang juga sahih. Disebut Nabi tanya kepada perempuan ni dan perempuan ni bisu. Ada hadis lain sebut perempuan tu bisu. Baik, macam mana perempuan bisu boleh jawab fis sama'?
Macam mana? Jadi dipaham oleh para ulama hadis, rupa-rupanya yang memberikan faham kata fis sama' tadi adalah rawi, bukan perempuan tu yang jawab. Rawi yang riwayat hadis tu yang bagi tahu kata makna dia tunjuk ke langit, maksudnya fis sama'. Jadi dipaham oleh rawi, bukan disebut oleh perempuan tadi. Faham? Jadi kalau kata nak gabung, perempuan ni bisu tiba-tiba boleh jawab fis sama', hai pelik. Jadi bisu boleh jawab fis sama', duduk di langit. Tak, maka kata ulama, hadis ini berlaku muttarib. Berlaku percanggahan. Berlaku kekeliruan pada sanad, pada matannya. Maka macam mana ulama letakkan ta'rif? Perempuan ni bisu. Itu yang kuat. Riwayat yang kuat, perempuan ini bisu. Jadi perempuan bisu tak boleh jawab fis sama'. Maka perempuan ni tunjuk di langit, tunjuk di atas. Karena dia nak bagi isyarat. Bahkan Nabi kata, a'tiqha fa innaha mu'minah. Dia bukan sebut Allah Ta'ala di langit. Dia tunjuk di atas dengan makna ulu. Atas ni dengan makna ketinggian. Bila Nabi tanya, Aina Allah? Aina ada dua makna dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Arab. Yang pertama, soal anil makan. Tanya tempat. Aina. Contohnya orang mai kat sini, orang Arab, jumpa kita kat tepi jalan, tanya, Aina Zawiyah Nasiriyah? Faham dah lepas ni? Aina bukan nama orang. Aina Zawiyah Nasiriyah? Maka kita tahu huna. Kita kata alatul qush shimal. Hafal lah sikit. Orang dia cakap Arab juga kan. Alatul qush shimal kata dia. Pergi jalan terus, kau nak kiri. Kau nak kiri kata tu ada signboard kata. Boleh. Itu dia tanya aina al-makan, tanya. Aina al-makan. Maksudnya aina dengan makna tempat di mana. Betul? Tapi kalau ada orang tanya pula aina abuka? Binisbati lak. Di mana bapa kamu dengan nisbahnya kepada kamu? Maksud dia bukan tanya tempat. Dia tanya apa? Kedudukan ayahmu di sisi. Faham tak? Aina syaikhuka fi qalbik? Di mana gurumu dalam hatimu? Maksud perkataan aina juga. Tapi aina tadi bukan tanya tempat. Kita bukan boleh bagi tahu aina syaikhuka fi qalbik? Mana guru kamu dalam hatimu? Huna kata dia, huna. Begitu. Dah. Ataupun aina anta bijiwari abik? Di mana kamu di sisi ayahmu? Maka anak murid tadi, orang anak tadi akan jawab apa? Abi atau ummi a'la minni bikathir. Mak ayah saya ni lebih tinggi daripada saya. Maksudnya apa dia? Ditanya kedudukan, bukan ditanya tempat pada waktu itu. Guna aina juga. Dan ini mengaji bahasa Arab sikit lah. Aina, tapi ada dua makna. Aina bimaknal makan, tempat. Aina bimaknal makanah. Ada dua, makan dengan makanah. Makanah apa dia? Nama, iaitu kedudukan. Makan tempat. Makanah, tambah ta marbutah belakang. Ta bulat belakang tu, terus jadi apa? Kedudukan. Jadi kata para ulama, hadis ini, aina Allah tadi, Nabi bukan tanya tempat kepada perempuan tadi. Nabi tanya kedudukan Allah di sisi kamu di mana. Maka perempuan tadi tunjuk di atas, kerana dia bisu. Dalam riwayat, untuk menunjukkan bahawa Allah Ta'ala maha tinggi, tidak sama dengan Tuhan yang disembah oleh Quraisy pada ketika tersebut yang berada di bawah. Itu maksud dia. Jadi dia tunjuk ke atas dengan isyarat bahawa Allah tasifuhu bisifati al-ulu. Dia mensifatkan Allah dengan sifat yang maha tinggi kepada Allah Ta'ala. Bukan Allah Ta'ala duduk di langit. Tu mana duduk di langit? Pelik kita. Dia kata kalau Allah Ta'ala tak duduk di langit, Allah Ta'ala duduk di mana? Duduk tu tak boleh tanya. Kerana Allah Ta'ala tidak duduk. Allah Ta'ala tak duduk di mana-mana. Kerana mana-mana tu tempat. Betul? Sebab tu ada seorang ulama nama Syekh Said Fudah, dia karang kitab Husnul Muhajajah. Fi fi mas'alati anna Allah Ta'ala laisa fi dakhilil alam wa laisa kharijah. Husnul Muhajajah, saya tak berat Husnul Muhajajah maksudnya apa? Hujah yang terbaik
pada menceritakan bahawa Allah tidak berada dalam alam dan Allah Ta'ala tidak berada di luar alam. Dia kata kalau Allah Ta'ala tak duduk dalam alam, maksudnya Allah Ta'ala duduk di luar alam lah. No? Tak, di luar alam pun tidak. Dalam pun tidak, luar pun tak. Kenapa? Kerana dalam dengan luar kedua-dua tempat. Faham? Allah Ta'ala tidak bertempat. Cukup yang tu lah. Faham dulu. Nah, lebih pada tu lagi dia pening. Dia lapak mi goreng. Nah. Boleh tak? Faham yang tu ya? Ya. Boleh tak kalau kita jawab? Memang Allah Ta'ala tidak tempat, tetapi di mana kamu melihat itu wujudnya Tuhan. Baik. Boleh tak kita jawab? Kalau kata Allah Ta'ala tidak bertempat, tapi di mana saja kamu menghadap, di mana saja kamu melihat, itu wujudnya Tuhan. Ni orang panggil apa ni? Ni perkataan yang ali, yang tinggi. Maksudnya kamu tengok di mana-mana pun adanya Allah Ta'ala pada ketika tersebut. Bukan dengan jihah tu. Maksud bukan dengan arah tu. Maknanya apa dia? Makna Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa memerhatikan dan juga memandang kita, dan kita pandang ke mana pun akan memandang kepada Allah. Memandang ni dengan makna apa? Melihat seluruhnya kepada Allah Ta'ala. Allah lah tempat yang menjadikan perkara ini. Allah Ta'ala lah yang meniadakan perkara tersebut. Allah Ta'ala lah yang beri mudarat. Allah Ta'ala yang beri manfaat. Tu maksudnya. Bukan makna tengok pergi ke mana pun, maka kamu akan tengok Allah pada ketika tersebut. Kamu akan menghadap kepada Allah Ta'ala. Maksud Allah Ta'ala duduk di situ. Macam kita semayang, kita menghadap ke arah kiblat, kita nak kata Allah Ta'ala duduk di depan kita pada waktu tersebut. Ya, dengan makna majas. Kata Allah Ta'ala di depan kita pada waktu itu, maksud dia apa dia? Bukan Allah di depan. Dan kalau kita pusing, maksud Allah Ta'ala duduk di belakang kita waktu itu. Tak. Maksud dia apa dari situ? Maksudnya kata Allah Ta'ala sekarang sedang memerhatikan kita pada ketika tersebut. Dan dijadikan kiblat tadi sebagai isyarat kepada kita untuk kesatuan, duduk dalam masa yang sama, semua menghadap ke arah satu jalan yang sama. Maka kalau kata kiblat tidak dijadikan, maka waktu itu semua orang boleh menghadap ke mana tempat sajalah, kerana dalil dengan ayat Quran. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kamu menghadap ke mana pun kamu menghadap kepada Allah. Jadi sagi semayang seorang kok sana, seorang kok sini. Kan? Dia kata saya pun betul, kamu pun betul. Kamu menghadap Allah, saya pun menghadap Allah Ta'ala juga. Faham tak? Tak, maksud tadi perkataan tadi, di mana saja kamu perhati, di mana saja kamu pusing, Allah Ta'ala tidak bertempat. Tapi di mana saja kamu berada pada ketika tersebut, Allah Ta'ala berada di hadapan kamu, ataupun Allah Ta'ala berada di sisimu pada waktu tersebut. Dan dalam Quran Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala lebih hampir kepada kamu daripada urat yang ada di tengkukmu pada ketika tersebut. Maknanya apa dia? Maknanya hampirnya ilmunya Allah Ta'ala, hampirnya dan juga pengetahuan Allah Ta'ala yang meliputi seluruhnya kepada kita. Itu maksudnya. Takwil maksudnya. Lupa dah takwil. Maka kalau nak kata Allah Ta'ala duduk di langit, habis itu dalam Quran Allah Ta'ala kata mereka yang menyembah Allah Ta'ala yang di atas dan kemudian yang di bawah. Itu macam mana pula? Kemudian pula ayat yang kata Allah Ta'ala lebih hampir daripada kamu, daripada urat yang ada di tengkuk kamu. Habis itu Allah Ta'ala waktu itu turun duduk kat urat tengkuk kita pula. Waktu ketika sujud, paling hampir hamba tadi dengan Allah adalah ketika sujud. Maksud Allah Ta'ala duduk di bawah dari dia pula waktu tu. Ini ajaib kalau orang yang kata Allah Ta'ala ni bertempat. Kerana dia akan pindahkan Allah Ta'ala ni merata. Dan salah juga kalau kita kata Allah Ta'ala di mana-mana. Salah. Allah Ta'ala di mana-mana. Allah Ta'ala bukan di atas saja. Allah di mana-mana. Di mana-mana pun salah. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala tidak bertempat. Kerana mana-mana tu tempat. Faham? Mana-mana tu tempat. Jadi, perkataan tadi, perkataan yang ditakwil. Di mana saja kamu memandang, maka kamu akan melihatnya Allah. Maknanya apa dia? Melihat Allah melakukan seluruh tasarruf, perbuatan yang dijadikan. Qudrahnya Allah Ta'ala. Semuanya adalah asar qudratillahi Ta'ala. Kesannya qudrah Allah Ta'ala kepada kita semua. Itu maksudnya. Boleh faham? Jadi yang penting pegang dulu hari ini, apa dia? Allah tidak bertempat. Imam Malik pernah ditanya oleh seorang lelaki, dia mai dalam majlis Imam Malik, dia kata, Aina Allah? Katanya Aina Allah. Dia tanya kepada Imam Malik dalam majlis Imam Malik, Kaifa istiwa'ullahi ta'ala 'alal 'arsy? Bagaimana Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy? Imam Malik jawab apa? Al-istiwa ma'lum. Wal kaif majhul. Was su'alu anhu bid'ah.
Tak, satu lagi riwayat tu kurang apa ni, kuat, kata Maulana Syekh Jamal Faruq. Yang kuat apa dia? Al-istiwa ma'lum wal kaif ghair ma'qul. Bukan ma'lum, bukan apa ni, majhul. Al-kaif ghairu ma'qul was su'alu anhu bid'ah. Apa dia? Istiwa itu maklum. Maklum tu macam mana? Bukan maklum maksud kita tahu duduk tu macam mana. Tak. Kata Maulana Syekh Jamal Faruq, guru kami, dia kata al-istiwa ma'lum ay ma'lumun fi kitabillah. Istiwa itu maklum dalam kitabullah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, summastawa 'alal 'arsy. Itu ayat dia. Betul? Wal kaif ghairu ma'qul. Kamu tanya kaif. Bagaimana Allah Ta'ala istiwa? Oh, ni kaif ni ghairu ma'qul. Ghairu ma'qul berarti tidak boleh difikir oleh akal. Karena kamu tanya kaif. Faham? Kaifiyat. Macam mana bentuk dia duduk. Yang ni ghairu ma'qul. Kenapa ghairu ma'qul? Tak boleh fikir. Laisa kamitslihi syai'. Karena Allah Ta'ala tidak menyamai makhluk. Wa huwas sami'ul basir. Kemudian kata Imam Malik, was-su'alu anhu bid'ah. Soalan tentang ni bid'ah. Kamu duk tanya soalan ni bid'ah ni. Dan Imam Malik halau dia daripada majlis pada waktu tersebut. Kenapa dihalau? Karena Imam Malik kata, aku tengok dalam hati kamu ni, dalam kamu ni orang yang jahat dan buruk akhlak, keluar daripada majlis ni, kata Imam Malik. Macam tu sekali. Zaman dulu dihalau. Zaman lah dijadi soalan periksa. Nah, zaman lah dibuat soalan periksa, nak test tengok orang ni ahli sunnah ke tak ahli sunnah macam dia. Maka dia pun tanya, macam mana Allah Ta'ala istiwa? Dia gitu. Maka kalau orang tu jawab, Allah Ta'ala beristiwa di atas arsh. Karena disebut dalam Quran, iaitu Allah Ta'ala qa'ada 'alal arsh, duduk di atas arsh. Tapi kaifnya kita tak tahu. Bentuknya kita tak tahu. Yang dinafikan hanya kaifiyat. Nah, ini puak-puak yang duk mengaku kata mereka ni salaf, kata mereka salafi dan sebagainya ni. Nah, depa ni lah. Depa kata yang kita nafi pada kaifiyat saja. Nah, tapi makna ada, kata dia. Nah, jadi kita sebut pada sabit pada perkara tersebut, cuma kaifiyat yang kita nafikan. Kaifiyat tu dia bentuk duduk tu macam mana. Hak tu yang kita nafi. Nah, ni yang panggil apa? Perkara yang jadi perbahasan di kalangan ahli sunnah wal jamaah dengan kelompok ahli bid'ah. Ini zaman berzaman berlaku perkara. Nah, jadilah tu. Kan? Faham yang tu dululah. Ini nanti masuk tu ayat tu kan. Kemudian dalam Quran Allah Ta'ala kata apa? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan tidak diketahui ayat mutasyabihat ini, takwilnya melainkan Allah Ta'ala sahaja. Kemudian sampai cakap tu ke ayat dia, sebahagian ulama berhenti cakap tu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, sampai kat situ. Sebahagian lagi ulama kata boleh sambung. Nah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullum min 'indi rabbina. Warrasikhuna fil ilmi. Maksudnya kalau kita baca ayat dia, terjemahannya, tidaklah mengetahui tentang takwil tadi, makna ayat mutasyabih tersebut, melainkan Allah Ta'ala. Warrasikhuna fil ilm, ini orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala ilmu yang rasikh, ilmu yang mendalam. Nah, yaquluna amanna bih. Ayat ini saja ada dua kelompok keluar. Ada ulama kata warrasikhuna fil ilmi tadi ini, maka ni waw tadi waw istinaf. Waw istinaf dia waw yang diasingkan daripada ayat tadi. Maksud ayat baru dipanggil. Nah, dia panggil ayat baru. Dalam bahasa Arab dia panggil ada wawul atf, ada wawul istinaf. Waw istinaf ni ayat baru masuk. Ini berat sikit, no? Tak berat mana pun. Tapi mungkin tak biasa mengaji bahasa Arab, dia akan halah mampu. Waw istinaf pula. Tadi waw ataf ni apa dia pula? Contoh waw ataf. Nah, kalau kita kata jaa Muhammadun wa Ali, telah datang Muhammad dan Ali, masuk main sekali. Anak ataf, berdua. Dan juga Arab dia pun nanti ada persamaan. Faham? Jaa Muhammadun wa Aliyun. Dua-dua baca dengan dhammah kedua-dua. Kenapa? Karena waw tadi ataf. Tapi kalau wawul istinaf, waw tadi dia seolah-olah, sebab bahasa Arab tidak ada titik. Dia tak ada titik noktah untuk mula ayat baru. Kadang dia mula dengan waw. Waw tadi ni sebagai penjelang kepada dua masalah, ataupun dua isu, ataupun dua cerita. Cerita yang lain, ni cerita yang lain. Selepas waw tu cerita lain pula.
Faham? Dia tak bersambung. Bukan semua waw dalam Quran bersambung. Jadi itu pandangan pertama lah. Yang kata waw ni tidak bersambung. Waw ni waw lain terus. Ayat lepas ni ayat lain terus. Contoh ayat Quran Allah Ta'ala kata apa? Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluhu. Tengok. Kalau baca wa rasulihi, kacau kita. Nah, kalau baca waw tadi, waw ataf. Allah Ta'ala, kita terjemah dia apa? Allah Ta'ala berlepas diri daripada musyrikin dan para rasulnya. Maksudnya Allah berlepas diri ke dengan rasul-rasul, Allah Ta'ala berlepas diri. Takkan macam tu kot. Maka waw tadi, waw istinaf, bukan waw ataf. Jadi dibaca macam mana? Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluhu. Allah Ta'ala berlepas diri daripada musyrikin, manakala para rasulnya, ayat lain pula. Faham tak? Itu terjemahan. Dia akan jadi pada terjemahan. Terjemahan tu dia akan jadi terkesan kerana macam mana orang tadi faham bahasa Arab tadi dibahaskan. Tak apalah. Kawan-kawan kita pernah dengar pun tak apalah. Hak tu yang Imam Abu Aswad Ad-Du'ali. Satu hari waktu dia dengar seorang lelaki baca Quran dekat masjid. Orang ni baca innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Dia kata jenuh. Baca macam ni dia kata jenuh. Habis tu Allah Ta'ala berlepas diri sekali dengan para rasul je sekali. Maksudnya para rasul pun kena laknat sekali. Dia kata macam mana kamu boleh baca macam tu? Kerana Quran tak ada baris pada waktu tersebut. Maka sebab tu Sayyidina Ali kata kepada Sayyidina Abu Aswad Ad-Du'ali, kamu kena tulis kitab Nahwu. Mengaji Nahwu bahasa Arab ni, ajar kepada umat untuk bagi tahu kat mereka, kata ini yang patutnya dibaca. Sebab tu dibaca innallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluhu. Ayat baca wa rasuluhu. Tu kalau tak mengaji bahasa Arab, berat. Kita ni tak apa dah, Al-Quran dah ada baris. Al-Quran tak ada baris, rasa terabuk aduk. Tu tak kira lagi. Anak Abu Aswad Du'ali, anak dia sendiri, anak perempuan dia. Dia naik atas sutuh rumah dia, rumah Arab, dia tak ada bumbung macam kita ni. Dia bumbung dia sama sebab jarang hujan. Kita kalau buat bumbung slab macam tu, dia nak bertakung ayat hujan, esok tengok penuh lah rumah. Ayat. Dia tak boleh buat macam tu, rumah kita kena buat macam bumbung macam ni. Arab dia ada sutuh. Dia pun malam-malam boleh berehat di atas sutuh tu. Tak kerusi, apa semua, tengok bulan, tengok bintang. Jadi malam duk tengok. Maka dia pun kata, ma ahsanas sama'i. Ma ahsanas sama'i. Maka ayah dia pun jawab, al-kawakib, wal qamar, bulan dan bintang, kata dia. Dia kata, la aqsud as-su'al, walakin ata'ajjab, kata dia. Ma ahsanas sama'i. Dia kata betapa cantiknya, dia nak kata betapa cantiknya bulan, betapa cantiknya langit ni. Ayah dia faham, dia tanya, kenapa macam mana ayah dia boleh tahu kata ni soalan? Kerana baris dia tak betul. Kalau ma ahsanas sama'i, tu soalan. Apa yang mencantikkan langit? Maka ayah pun jawab, bulan, bintang yang mencantikkan langit. Dia kata, tak. Saya bukan tanya ayah, saya kagum. Ayah dia kata, kalau kagum, fathahkan sama tu. Jangan duk pi kasrah. Ma ahsanas sama'a, bukan ma ahsanas sama'i. Faham ni? Nampak tak? Beza baris, beza terus pada makna. Ma ahsanas sama'i soalan. Apa yang mencantikkan ni? Orang jawab betul ni. Rupanya dia kata, tak, saya bukan tanya soalan. Saya kagum. Kagum bukan kasrah, fathah. Ma ahsanas sama'a. Betapa cantiknya langit ini. Tu pun betul. Maka dia pun pergi jumpa dengan sana. Dia anak murid Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Aswad Ad-Du'ali. Dia orang pertama yang katanya menyusun ilmu nahwu. Dia jumpa dengan Sayyidina Ali, tanya kepada Sayyidina Ali kata, tulis nahwu. Nampak tak? Tu Sayyidina Ali kata, unhu an-nahwa. Tolong tulis ilmu nahwu. Dalam riwayat kata Sayyidina Ali sendiri yang sebut pada Sayyidina Abu Aswad Ad-Du'ali, tulis bab ini, babul marfu'at, babul mansubat, babul majrurat. Sayyidina Ali sendiri yang sebut. Ana madinatul ilm, kata Nabi, wa Ali babuha. Sayyidina Ali ni pintunya ilmu. Jadi ilmu bahasa Arab dalam para sahabat sajiyah, darah daging mereka. Ilmu bahasa Arab bagi orang yang datang selepas tu, khususnya orang yang masuk Islam,
pergi ke negara Arab. Disebabkan kerana bercampurnya Arab dengan Ajam, jadi bercampur bahasa habis sampai tak tahu baris ke surah Fatah. Faham tak? Kita ni kena juga cakap Arab kadang-kadang juga. Pedu pas ni kira kat kedai makan cakap Arab. Duduk saja kan. Hadil Mayyah kata kat kedai apa ni? Mak Ngoh kan. Kedai Pak Ngoh ni. Dia minum tu Hadil Mayyah. Oh, datang apa pula? Hadil Mayyah untuk bermain ayat. Nah. Fi qahwah, qahwah. Qahwah kopi. Fi qahwah. Bermain kopi. Syai fi syai. Syai apa dia? Teh. Tahu. Okey lah tu. Syai, qahwah. Boleh. Boleh 2-3 ayat tak apalah. Ulama-ulama kata, Maulana Syekh Ali Jum'ah kata, Syekh Ali kata siapa yang boleh 500 perkataan dalam satu bahasa, dia boleh bercakap dalam bahasa tu. 500 ya. Tak banyak mana. Quran ni duk baca banyak dah. Al-Fatihah tu alhamdulillahi rabbil alamin. Ada berapa puluh ayat dalam tu. Kalau ingat sesuatu tu pun, banyak tu. Boleh. Kalau tuan-tuan pergi ke Indonesia, kawasan-kawasan dekat dengan pondok pesantren, kena cakap Arab ni biasa. Hatta orang kampung pun cakap Arab. Tapi makan masa dah berapa ratus tahun dah pondok mereka pun. Kita pun kadang-kadang kena juga latih juga macam-macam tu. Sambil-sambil kadang-kadang tu cakap juga Arab sikit dengan anak-anak murid. Suruh mereka buat main ayat, suruh duduk, suruh apa ni buat kerja. Bila nak guna ijlis, bila nak guna uqud. Ya dah guna bahasa Arab. Tak semua guna ijlis. Dan tak semua guna uqud. Dua-dua duduk. Tapi mana satu beza? Ijlis bila, uqud bila, beza. Faham? Baik. Jadilah tu. Syarah tak habis ni. Alif lam mim tak masuk lagi, minta maaf je. Alif lam mim tak masuk hari ni. Dia masuk tentang ini ayat mutasyabihat. Dan kemudian disebut tadi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasiquna fil ilm yaquluna amanna bih. Warrasiquna fil ilm, saya sebut tadi waw apa? Satu pandangan ulama kata waw ni wawul atf. Satu pandangan kata waw ni waw al-istinaf. Waw istinaf mula ayat baru. Maknanya Allah Ta'ala yang tahu, manakala para orang yang diberi ilmu oleh Allah Ta'ala yang mendalam, mereka kata kami beriman dengan ayat tersebut. Tengok. Maksudnya para ulama salaf, bagian kata ini dalil kata para salaf, ini betul. Karena mereka ni menyerahkan ilmunya kepada Allah. Kami beriman dengan ayat tadi, maknanya kami serah kepada Allah. Faham? Satu lagi ulama kata, tak, waw tadi wawul atf. Waw ni sambung. Tidaklah mengetahui makna ayat tadi, melainkan Allah dan orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah. Maksudnya apa dia? Maknanya bukan Allah dia tahu. Allah bagi juga ilmu kepada orang-orang yang rasiquna fil ilm. Maka ni para ulama salaf, ulama khalaf yang datang selepas kurun yang kelima dalam satu pandangan kata kurun yang keempat. Maka mereka kata yadun bimakna al-qudrah. Tangan, yad, bukan tangan, yad dalam bahasa Arab maksudnya qudrah Allah Ta'ala. Istiwa dengan makna istaula, diterjemah terus. Istiwa bukan makna duduk, tapi dengan makna menguasai arasy. Maka kata para ulama, betul tak? Boleh guna tak? Ya, warasiquna fil ilm aidan ya'lam ta'wilahu. Orang yang mengetahui yang diberikan ilmu yang mendalam oleh Allah Ta'ala pun mereka tahu takwil ayat tersebut. Maka mereka menggunakan takwil untuk mentakwilkan ayat tadi tanpa mengeluarkan daripada yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh faham tak? Kalau tak faham pun angguk dulu, insya-Allah faham nanti. Yang penting kita tahu kata kita ni salah satu daripada dua mazhab. Mazhab salaf dengan mazhab khalaf. Mazhab salaf kata ulama ahkam. Aslam. Aslam kenapa? Karena lebih selamat. Wa mazhabu salafi wa mazhabu al-khalafi ahkam. Manakala mazhab khalaf pula ahkam. Yang lebih menghukum, memberikan kefahaman pada waktu tersebut. Jadi kita kalau tak ada masalah pada iman,
Contohnya, Allah Ta'ala ni bertempat ke tidak bertempat? Nah, kerana dalam Quran Allah Ta'ala kata summastawa 'alal arsh. Kita kata kalau tak bertempat berat ni. Nah, kita pun ada tempat. Maka yang ni bila baca ayat ni dia kena takwil. Istiwa dengan mana istaula. Allah Ta'ala menguasai arash. Bukan Allah Ta'ala duduk atas arash. Kerana duduk ni sifat makhluk. Kalau duduk, dia akan jadi masalah. Masalah apa dia? Masalah dia yang duduk tu, dia kena belaga dengan tempat duduk. Tu masalah dia. Baik, kalau belaga dengan tempat duduk, dia akan jadi masalah baru lagi. Apa dia? Tempat duduk tu, dia akan ada 2-3 keadaan. Yang pertama, tempat duduk lebih besar daripada yang duduk. Tu dulu. Orang tak boleh duduk kalau tempat duduk kecil pada dia. Tempat duduk kecil pada dia, ni bodoh. Dia tak? Lebih duduk tempat kecil bawah. Dia kata, tak semestinya Ustaz. Mungkin dia sama besar dengan tempat duduk. Boleh jadi. Sama besar dengan tempat duduk, baru dia boleh duduk. Sama besar. Maknanya kamu nak kata, ada yang sama besar dengan Allah Ta'ala. Dan kalau kamu faham besar tu pula dengan makna jisim. Dengan makna besar macam kamu duduk faham. Lepas tu bila baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan Allah Maha Besar, maksudnya Allah besar daripada alam ni. Itu. Allah Ta'ala besar, luah. Sampai kita tak nampak. Gitu. Dia duk faham Allahu Akbar, dia Allah Ta'ala besar macam dia. Sebab dia dah faham tadi, Allah Ta'ala boleh duduk. Baik, kalau Allah Ta'ala besar macam kamu faham. Kan Wahabi, puak-puak Salafi ni. Mereka duk mengaku mereka Salafi. Mereka bukan Salaf. Mereka bukan ulama' Salaf. Mereka mengaku mereka Salafi. Sebab tu kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, As-Salaf zamanun mubarakah, marhalatun zamaniyah. Dia kata. Salaf ni adalah marhalah zaman, waktu, bukan kelompok yang tertentu. Salaf ni nama zaman, bukan nama kelompok. Ajaibnya pi bubuh nama kelompok dia Salaf. Jadi Salafi. Faham? Habis itu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, kita ni mazhab kita mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Patut kita lah Salafi. Kenapa? Kerana Imam Abu Hasan Al-Asy'ari Salaf. Dia 300 tahun lebih. Masih lagi zaman Salaf. Patutnya kita mazhab Salaf ni. Ni mereka pula pergi kata kita Salaf. Padahal Muhammad bin Abdul Wahab baru ada tahun 1200 Hijriah. 200 tahun lepas. Sebelum tu tak pernah ada. Tiba-tiba dia ada 1200 tahun lepas. 1200 tahun lepas. Pada 200 tahun lepas, 1200 lebih. Dia baru beranak. Kemudian dia sebarkan mazhab dia di tanah Hijaz, di tanah Arab. Kemudian tiba-tiba mereka pula jadi Salaf pada waktu tersebut. Salafi. Salafi pun bukan waktu tu disebut. Waktu tu disebut Wahabi. Wahabi ni nama mazhab. Memang mereka kata Wahabi mana ada. Wahabi ni apa Ustaz? Hampa dah buat tanya. Syekh hampa sendiri pun tulis dalam kitab. Hampa tak mau baca. Pemalah. Mereka ada kitab ni. Kitab mereka sendiri tulis nama mereka Wahabi. Mereka sendiri sebut mereka Wahabi. Bila yang tukar nama jadi Salafi ni? Pada zaman Syekh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh. Zaman Syekh Muhammad Abduh lebih kurang dekat 100 tahun yang lepas. Syekh Muhammad Abduh waktu membawa gerakan di Mesir, digerakkan dia punya orang panggil gerakan tadi dengan gerakan islah dipanggil. Islahiyah. Dan kemudian ditukar nama kelompok waktu tu di Saudi apa semua, dia tukar nama depa jadi sebagai kelompok islah ataupun dipanggil Salaf pada waktu tu. Dipanggil Salafi. Ini sejarah macam mana boleh tukar nama Salafi tu. Tak apalah. Panjang cerita kita hari ni. Tu tak masuk alif lam mim lagi. Sebab tang masuk ayat tadi, ayat apa? Ayat mutasyabihat. Jadi faham ayat mutasyabihat ni apa dia? Kita serah kepada Allah Ta'ala. Lepas tu kata ulama', kalau kita tidak ada masalah apa-apa dengan iman kita, serah terus kepada Allah makna dia. Tapi kalau ada masalah, contohnya duduk fikir Allah Ta'ala duduk atas arasy kan. Macam mana apa semua ni? Masa tu mazhab khalaf ahkam. Dia akan memberi penghukum pada waktu tersebut, membebaskan kita daripada tajsim, menyamakan Allah dengan makhluk pada waktu itu. Karena mazhab khalaf terjemah terus makna yad, makna istiwa kepada makna yang layak bagi Allah, bukan dengan makna yang difaham oleh sebahagian orang yang tidak memahami bahasa Arab. Faham? Itu. Jadi kita mengajilah maksudnya. InsyaAllah ada rezeki peluang kita baca kitab tauhid nanti. Yang kita baca kitab akidah, kita akan lebih jelas. InsyaAllah.
Ini pun dah, kalau kita perhati elok-elok, tengok elok-elok, insya-Allah kita akan faham perbahasan yang dibahaskan oleh para ulama. Lepas tu Imam Ibn Furaq satu hari cemu dengan dua orang Khawarij. Dia kata, betul tak kamu kata Allah Ta'ala duduk atas arsh? Dia kata, ya betul. Dari mana? Dari ayat Allah Ta'ala kata summastawa 'alal 'arsy. Dia tahu Allah Ta'ala duduk lah, no. Dia tahan duduk. Habis kalau duduk, dia duduk belaga punggung ke tak? Saja tanya macam tu. Tanya belaga punggung tu tak betul dah. Tapi saja tanya untuk nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu kata kena ikut dengan mazhab dia. Masa tu khilaf. Hak seorang kata tak belaga, hak seorang lagi kata belaga. Dia kata macam mana boleh belaga pula? Pandangan pun dah belaga lah. Bincang balik. Bincang balik. Kata tak belaga. Memang maksudnya berlaga di antara zat Allah Ta'ala dengan tempat duduk. Baik, kata Imam Ibn Furaq, kalau macam tu ada 3 masalah yang akan berlaku. Yang pertama, yang duduk lebih besar daripada tempat duduk. Ini adalah balik, bodoh. Kerana yang duduk lebih besar daripada tempat duduk. Yang kedua, yang duduk lebih kecil daripada tempat duduk. Maknanya kamu akan kata ada yang lebih besar daripada Allah. Yang ketiga, yang duduk sama besar dengan yang tempat duduk. Maksudnya kamu akan samakan suatu dengan Allah Ta'ala. Mana satu? Pening tulis dulu. Nak kata yang pertama tak kena, nak kata yang kedua tak kena, nak kata ketiga pun tak kena juga. Dan kemudian akhirnya bertaubat pada waktu tersebut. Orang tadi. Faham? Macam mana dia boleh kata Allah Ta'ala duduk atas arasy? Ajaib. Kenapa Allah Ta'ala sebut arasy dalam ayat Quran? Summastawa 'alal 'arsy bermakna istaula, dengan makna menguasai arasy. Kerana arasy adalah makhluk Allah Ta'ala yang paling besar sekali. Kalau makhluk yang paling besar ni aku kuasai, hampa ni tak ada apa lah maksudnya Allah Ta'ala nak kata gitu. Kerana disebut dalam hadis Sunan Baihaqi, diceritakan Nabi SAW sebut Allah Ta'ala menjadikan kursi. Syekh Yusri pernah sekali kami dalam majlis dia bawa keluar gambar. Gambar tadi ada gambar matahari, bulan apa semua sekali. Dia kata bulan ni, bumi kita ni, dia kata kalau masuk dalam matahari besar tu, kita dah nampak matahari ni. Matahari ni kalau kata kita boleh buat masuk bumi ni sebiji-sebiji masuk dalam matahari, nak bagi penuh. Kan dia macam ruang dalam matahari ni. Kalau bumi kita masukkan, boleh masuk berapa banyak? Boleh masuk 360 biji bumi. Faham tak ni? Kalau lagi kita gambar lah, tu Ustaz kata macam mana nak masuk tu tak? Tu Ustaz tanya, tu tak cerdik. Ni kita bagi contoh ya. Matahari, bumi kalau ada 360 biji, boleh buat masuk penuh bulan. Nak abang kata apa? Bumi ni kecil je, tak ada apa pun. Tu pun kita berebut tak ada dah. Betul tak? Berebut kita. Matahari yang besar macam tu boleh masuk 360 biji bumi. Matahari pula dibandingkan dengan salah satu planet yang ada di langit, di angkasa. Ada satu planet ni sebesar bola, matahari besar telur ayam. Bumi besar lah. Tak tahu besar mana. Ada tadi 360 biji ada duduk dalam tu. Dan seluruh hak planet yang kita bincang tadi ni, tu baru dalam galaksi baru. Galaksi ni banyak. Ada galaksi yang banyak dalam angkasa. Yang tak ada seorang pun pernah keluar daripada galaksi ni. Yang mereka kata duk naik ke ruang angkasa, baru naik ke ruang angkasa, tak keluar lagi pada kawasan tersebut. Tak ada seorang pernah sampai langit pertama. Bohong. Ada orang kata pernah ketuk pintu langit pertama. Bohong. Nabi sahaja yang pernah sampai. Yang lain pada Nabi tidak pernah sampai. Waktu ketika hayah, waktu ketika hidup. Kecuali para malaikat Allah Ta'ala yang setiap hari akan naik turun dan ke langit dan turun. Tak pernah ada melainkan Rasulullah yang waktu ketika hidup. Galaksi yang banyak-banyak ni duduk dalam kawasan langit dunia baru. Seluruh langit dunia ni dan alam ini dibandingkan dengan kursinya Allah Ta'ala sana. Kata Nabi SAW, alam ini dibandingkan kursi hanya sebesar cincin ini dilemparkan di celah di tengah padang pasir. Padang pasir tu kursi Allah Ta'ala. Ini adalah alam ini. Ni. Galaksi kita dalam ni ada berapa banyak galaksi? Ada berapa galaksi, Alif? Tak tahu lah. Tak mengaji dalam fizik, tak mengaji. Oh, tak mengaji fizik lah. Berapa galaksi? Oh, tak terkira. Oh, ini memang banyak betul. Oh, jawapan dia senang. Tak terkira, Ustaz. Oh, jawapan paling senang tadi. Setakat yang kita jumpa dekat tadi.
Alik kata tak tahu. Syahrimi kata tak terkira Ustaz. Tu memang hebat, banyak apa. Memang banyak pun kita tak tahu. Jadi kalau kata seluruh galaksi dalam ni, seluruh galaksi dalam ni lempak tengah padang pasir. Jadi banyak mana? Beza macam mana kita dengan kursi pada waktu tersebut. Beza. Kursinya Allah Ta'ala macam tu sekali. Yang kita baca ayatul kursi. Itu bandingan, gambaran kepada kursinya Allah. Baik, kursinya Allah dibandingkan dengan arash macam mana pula? Kata Nabi SAW, kursinya Allah dibandingkan dengan arash adalah seperti lubang cincin ni dilemparkan di tengah padang pasir. Padang pasir itu adalah arashnya Allah Ta'ala, kursi ini. Baik, kita tadi di mana? Kita tadi dah cincin tadi dah. Bukan sahaja cincin, dalam tu. Dalam lagi, kecil lagi, tak tahu. Baik, macam mana dengan arashnya Allah Ta'ala? Arash Allah Ta'ala luar biasa. Waktu bila Allah Ta'ala kata summastawa 'alal arsh, maknanya apa dia? Kalau arash yang besar macam tu pun aku kuasai, kata Allah, kamu tak usah duk buat. Hebat kan? Tak ada apa di sisi aku, kata Allah Ta'ala. Itu maksudnya ayat summastawa 'alal arsh. Moga-moga kita dapat faham. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung alif lam mim lagi sekali, InsyaAllah. Tak habis lagi. Itu baru satu takrifan. Kata ayat ni ayat mutasyabih. Satu lagi pandangan. Yang kedua, pandangan kedua kita tak baca lagi. Pandangan kedua, pandangan yang mengatakan bahawa alif lam mim ada makna. Dan apa makna alif lam mim? Minggu depan insya-Allah Ta'ala kita akan bacakan. InsyaAllah Ta'ala.